tengok Nabi SAW sendiri pun, ajaran Nabi ni bukan semua tolak tu kan. Memang ada yang menolak, tapi ada yang menerima. Ya? Jadi apabila ada yang menerima, maka itu adalah hiburan untuk kamu. Ya? Jadi beginilah ada dalam keadaan setiap zaman manusia ni yang menerima wahyu Allah, yang membantah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala telah bagi tahu rasul-rasul terdahulu ni, mereka semuanya sabar di atas segala kerenah-kerenah kaum dia. Dan segala kerenah kaum ni Allah Taala cerita dalam surah-surah yang lain. Kita kena buka surah lain, baca tuan-tuan, baru kita nampak dengan jelas. Kan, bagaimana pendustaan mereka ni terhadap rasul-rasul mereka. Allah Taala cerita, boleh dikatakan semua amalan, perangai, kerenah yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu terhadap Rasul, semua dilakukan oleh golongan musyrikin. Sama je. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut lafaz sama je, tuan-tuan. Lafaz sama je. Ya. Lafaz tu yang digunakan oleh musyrikin, rupanya lafaz ni sebelum ni sudah ada tu, tuan-tuan. Fasabaru ala ma kudzibu. Lalu rasul-rasul kesemua itu bersabar. Sabar ni satu sifat untuk menahan kesusahan. Lalu mereka ini mampu untuk menahan kesusahan di atas perkara tersebut. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya golongan-golongan rasul ulul azmi sebelum ni. Ya, Allah sebut sabarlah wahai Muhammad. Jadi rasul-rasul terdahulu pun sabar, kamu wahai Muhammad kena sabar juga. Ya, Nabi Nuh tuan-tuan siang malam. Kan? Lailam wa nahar. Allah cerita dalam Quran Nabi Nuh menyeru kaumnya ni siang dan juga malam. Mana setiap masa. Selama berapa lama? 950 tahun. 950 tahun berdakwah kata siang malam. Ya, tapi kaum dia angkat kain tutup telinga. Buku tak mahu dengar ajaran Rasul, ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa'udhu, dan mereka itu semua disakiti. Bukan saja didusta, disakiti. Jiwa raga mereka disakiti, rasul-rasul terdahulu. Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka ini, rasul-rasul kami ini, pertolongan kami. Allah sebut. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Ta'ala uji Nabi-Nabi Allah ni sampai satu tahap maksimum, ujian Allah Ta'ala kan? Sehingga terkeluar daripada lidah-lidah Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, termasuk Nabi SAW, mata nasrullah, bila lagi pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak turunkan. Sebab Allah Ta'ala janji ketika mana orang beriman ini diseksa, disakiti, Allah akan turunkan pertolongan. Jadi mereka sudah sampai satu tahap getih dah, tuan-tuan. Betapa mereka ini disakiti. Dan mereka terkeluar daripada lidah mereka bila lagi pertolongan Allah nak turun, tuan-tuan. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah dekat kepada kamu. Ya. Sebab itu tuan-tuan kita kena ingat, Nabi-Nabi Allah dan juga orang beriman yang kita baca surah Ahzab. Dalam surah Ahzab ni Allah Ta'ala cerita bagaimana orang beriman ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji habis-habisan. Ya. Sehingga dalam hati mereka ni berasa gerung, berasa takut terhadap musuh. Musuh datang kepada mereka ni dalam peperangan Ahzab contohnya tuan. Dalam peperangan Ahzab, dalam surah Ahzab Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita bagaimana kedatangan musuh di luar jangkaan. Mereka berada di suatu tempat tuan-tuan, dikepung oleh musuh daripada 10,000 musuh tuan, sekeliling mereka, kepung mereka di waktu itu. Ya. Sehingga terpeliak mata orang beriman pada waktu itu tuan-tuan, takut gerung. Ya. Sehingga terkeluar lidah-lidah daripada lidah mereka ini, suatu perkataan bertanya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala janji apabila para nabi-nabi Allah dan juga orang beriman ini diseksa dengan tahap yang melampau, Allah akan turunkan pertolongan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka ini rasul-rasul kami, pertolongan daripada kami ini. Allah Ta'ala tolong.
Jadi di sini tuan-tuan, nak dapat pertolongan Allah, Allah uji terlebih dahulu. Dan manusia ini kena sanggup menerima ujian. Memang Allah Ta'ala uji, tapi Allah Ta'ala uji ni dengan tahap tuan-tuan yang sesuai dengan hamba dan tahap maksimum pada hamba tersebut. Setelah tu baru Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Ni kita berjuang pun tak mahu nak dapat pertolongan Allah Ta'ala. Kena berjuang dulu, tuan-tuan. Berjuang dulu. Kan? Baru Allah Ta'ala tolong. Dan kalau kita tengok musyrikin apa semua ni, orang Islam apabila berperang dengan golongan musyrikin, mereka berperang terlebih dahulu baru Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Di saat genting ni baru Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Dan kita pun kena begitu menjadi sunnatullah. Apabila Allah Ta'ala ni uji hamba dia, akhirnya tuan-tuan, akhir sekali Allah Ta'ala bantu. Bagaimana bantuan Allah? Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada lagi perubahan terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada lagi. Tidak ada lagi perubahan terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membantu nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga orang beriman apabila mereka dimusuhi, apabila mereka ditentang. Ini suatu ketetapan Allah Ta'ala. Sebab itu apabila kita tengok tuan-tuan, kita tengok sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala nukilkan di dalam Al-Quranul Karim, apabila ditentang saja Nabi Allah, Allah turunkan bantuan. Jangan main-main tuan. Islam ni, agama Allah Ta'ala ni, di waktu ditentang, di situ ada pertolongan Allah Ta'ala. Kan? Dr. Zakir Naik kata, dia tengah-tengah orang tentang tu 4 orang masuk Islam. 4 orang masuk Islam. Kita akan tengok kehebatan Islam ni apabila orang menentang. Menentang, baru nampak kehebatan dia. Kalau tidak ditentang, kita tidak nampak sangat. Tapi bila ditentang, dilawan, baru dia nampak. Macam tu guru silat. Kalau kita tidak kacau dia, tak nampak dia hebat silat kan. Cuba kita sepak dia, masuk hospital kita. Nampak rupanya awak guru silat. Sebelum ni tak nampak sebab awak tak kacau saya. Kan? Sekarang ni dia senyap, tidak menonjol. Takkan dia nak tunggu orang sesuka kan? Jadi apabila ada saja cabaran, di waktu tu, di waktu dicabar Islam ni, waktu tu dia meletup Islam ni. Sebab tu orang musyrikin hancur sebab apa? Sebab dia lawan Islam. Sebab dia lawan Islam. Dia lawan Nabi SAW. Dan tidak ke mana. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, Islam ni kalau lawan saja hancur. Kan? Bukan hancur Islam, hancur orang yang lawan Islam, lawan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok kehancuran Fir'aun, tuan-tuan. Kenapa? Kan? Kenapa? Sebab dia membuat satu perancangan untuk bunuh Musa. Hancur dia. Kan? Perancangan untuk membunuh agama Allah Ta'ala. Dan mana-mana perancangan untuk bunuh agama Allah, dia akan bertemu dengan kehancuran, tuan-tuan. Akhir sekali, last sekali, hancur Fir'aun. Dan mana-mana pun tuan-tuan akan hancur. Siapa-siapa saja menentang ajaran Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, utusan-utusan Allah, dan sesiapa saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dia lawan saja, akhir sekali hancur, tuan-tuan. Sebab itulah istilah ulama tafsir kata pentadbiran Fir'aun ni tadbiruhu fi tadmirihi. Dia sebut pentadbiran Fir'aun ni suatu pentadbiran yang dia lakukan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Macam perancangan golongan musyrikin untuk bunuh Nabi ni, sebenarnya perancangan mereka untuk bunuh Nabi ni adalah sebenarnya untuk menghancurkan diri mereka sendiri, bukan untuk bunuh Nabi sebenarnya. Mereka rancang untuk bunuh Nabi, tapi sebenarnya mereka merancang untuk membunuh, menghancurkan diri mereka sendiri. Jangan Islam ni. Sebab tu kita jangan berani lawan Islam. Islam ni kena terima, bukan lawan. Bila orang menyampaikan kepada kita tentang ajaran Islam, dan kita ada dalil, bukti apa semua, kita kena terima, wajib terima. Kalau lawan, tuan-tuan, habis kita. Kalau tidak lawan, tak apa lagi. Sekadar kita mendustakan, sekadar tak mau terima, itu tak apa lagi. Tapi kalau dah sampai tahap melawan, hancur. Ingat hancur. Itu ciri-ciri kemusnahan. Kenapa? Sebab di sebalik
agama Allah Subhanahu wa taala ni Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana itulah golongan-golongan musyrikin, orang kafir yang menentang nabi-nabi Allah taala ni sebenarnya mereka bukan menentang nabi, mereka menentang Allah hakikatnya. Mereka berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila berperang dengan Allah taala, kita fikir sendiri ya, natijah dia. Fikir sendiri. Kan? Kita zahir saja berperang dengan nabi-nabi, dengan orang beriman, zahir saja nampak. Tapi hakikatnya berperang dengan Allah. Allah utuskan 5,000 malaikat hancur golongan musyrikin dalam peperangan Badar. 5,000 malaikat Allah sebut dalam Quran. Tentera Allah. Ya. Fadribu fawqal a'naq wadribu kulla banan. Ya. Mereka hancur. Sebab itulah sahabat cerita diangkat saja kelompok tamar tuan-tuan, terputus kepala dia. Tak ada sempat hancur kepala, putus kepala. Nak lawan dengan tentera Allah. Padahal kalau Allah Ta'ala turunkan satu malaikat dah hancur dah golongan ni. Kalau Allah Ta'ala turunkan satu malaikat daripada langit ni untuk hancurkan 1,000 musyrikin, hancur dah. Tapi Allah sebut dalam Quran 5,000 malaikat turun. Sehingga tuan-tuan, sebahagian riwayat menyebut jelas kepada golongan musyrikin ni, mereka nampak tentera Islam ni tuan-tuan ramai sangat. Padahal 300 orang je, dia nampak ramai. Jadi ramai tu daripada mana? Sebab ulama perbahaskan malaikat-malaikat yang turun daripada langit ini, tuan-tuan, yang turun daripada langit ini nampak atau tidak nampak? Kan? Sebahagian riwayat menyebut nampak, tuan-tuan. Sehingga nampak dari golongan musyrikin ni nampak banyak, tuan-tuan. Jadi banyak lagi ke mana? Tentera Allah. Berasa kegerunan. Sebelum berperang mereka rasa yakin. Waktu peperangan ni mereka rasa takut, sebab dia tengok ramai sangat. Ini bantuan Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala turunkan bantuan, maka golongan yang menentang nabi-nabi Allah dan orang beriman, wahyu Allah Subhanahu wa taala semua ni tidak akan dapat dikalahkan. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang jaga agama dia. Ini agama Allah. Islam ni agama Allah. Wahyu-wahyu ni agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ni menjalankan tugas menyampaikan agama Allah ini kepada manusia. Sebab Allah Ta'ala ni tidak sampaikan agama melalui wahyu. Setiap manusia terdapat wahyu, tidak. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, tugas Nabi pula menyampaikan semua. Nabi pula tugas dia menyampaikan. Jadi apabila sampai saja Nabi kepada manusia tu, kena terima. Sebab ini daripada Allah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lawan itu bermakna dia lawan Allah. Talih dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu ketetapan bantuan Allah bersama-sama dengan pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, penyampai agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap. Sebab itulah sesiapa saja yang bawa ajaran agama, tuan-tuan, dia kena yakin di belakang dia ni ada nusrah Allah. Sebab tu saya tuan-tuan, waktu orang kecoh pasal Dr. Zakir naik dulu kan, apa minta kita komen, tapi saya malah nak komen. Sebab kita tahu dah, dia nak lawan apa tu? Dia lawan, tak ke mana dia lawan. Nak lawan ke, nak tentang ke? Sebab di pihak benar ni Allah akan bantu macam mana sekali pun. Jadi kau kerja kita tu, biar pihak orang yang tak faham dia itu tu penyakit. Tak perlu risau. Kan? Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis, kan, akan sentiasa ada umat ini yang menegakkan kebenaran daripada Allah sampai kiamat. Mana sampai kiamat ni, setiap zaman ni akan ada satu golongan manusia, sama ada satu golongan, satu puak, satu parti ke, satu manusia ke, individu ke, tuan-tuan, yang penting ada yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah menyebut dalam hadis, tidak akan dapat mengalahkan mereka orang yang tidak setuju dengan mereka, tuan-tuan. Tidak dapat mengalahkan mereka. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, tuan-tuan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi hak bagi kami ni, kewajipan bagi kami ni untuk membantu setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang beriman, lebih-lebih lagi orang beriman pada Allah yang menegakkan agama Allah, Allah akan bantu dia. Dia tidak akan dapat dikalahkan. Kalau dibunuh bukan bermakna dikalahkan. Anda faham? Kan? Dibunuh bukan bermakna dikalahkan. Kalau dibunuh sekalipun bukan makna kalah. Sebab apa? Hujah dia yang akan kekal. Orang akan guna pakai. Seperti dia ada juga. Sebab tu kalau kita tengok, tuan-tuan, kata-kata ulama terdahulu,
Walaupun mereka ni sudah mati dah semua, kan, sudah meninggalkan kita, tapi kata-kata dia kita pegang kita sebagai hujah kita. Seperti dia ada kata-kata Imam Syafi'i, kata-kata Imam Malik, kan, kata-kata Imam Ahmad dan sebagainya. Imam Nawawi itu pegang. Imam ulama dah meninggal dunia, tapi kita pegang itu seperti dia ada sekarang, tuan-tuan. Ini kata hujjatullah. Kan. Inilah kehebatan agama Islam. Akan ada tuan. Siapa-siapa nak lawan silakan. Kita tidak boleh halang dia orang nak lawan Islam ni. Kan? Tapi tuan-tuan, di belakang kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tugas kita ni menyampaikan kebenaran. Saya sendiri tuan-tuan terfikir malah fikir pasal orang. Orang suka kau tak suka kau terpulang, tapi tugas kita ni menyampaikan kebenaran. Tuan-tuan suka kau, tuan-tuan tak suka terpulang. Kan? Tak ada masalah. Kalau Nurul Hijrah nak panggil saya ni yang terakhir, bulan depan tak panggil, tak ada masalah itu. Sebab kita tak ada masalah. Sebab tugas kita ni nak menyampaikan kebenaran. Kita pergi mana-mana, kita mengajar Quran, kita mengajar hadis. Quran hadis. Kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dia ada akal, Allah bagi akal kepada dia, kamu boleh fikir sendiri. Kalau perkara ni daripada Allah Taala, kamu nak terima, kamu nak tolak, itu kamu sendiri. Kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa panggil? Terpulang, tinggallah, kan, pedulikan pasal mereka. Kan, jangan peduli pasal mereka. Apa yang mereka kata, apa yang mereka nak buat pada kamu, tugas kamu menyampaikan saja. Fa innama 'alaikal balagh. Kamu wahai Muhammad, ya, tugas kamu menyampaikan saja. Wa 'alainal hisab. Dan kerja kami akan hitung mereka ni. Ya, apabila kamu sudah menyampaikan wahyu daripada kami, tugas kamu selesai. Tugas kamu selesai. Manusia apabila telah sampai kepada dia wahyu Allah, itu ikhtiar dia. Dia nak pilih ke, dia nak membantah. Itu kerja dia. Kan? Kalau dia terima, Allah Ta'ala bagi berita gembira. Kalau dia menolak, dia akan berhadapan dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kerah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyebut walaqad ja'aka, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu wahai Muhammad min naba'il mursalin, sebahagian daripada berita-berita tentang rasul-rasul terdahulu, berita-berita besar. Ya, wahai Muhammad, telah sampai kepada kamu ni berita yang mana berita ini menjadi satu panduan kepada kamu. Menjadi satu panduan kepada kamu. Jadi kamu tidak perlu bimbang, kamu tidak perlu pusing, sebab mereka ni, perbuatan mereka membantah ini, natijah yang akan diterima oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Balasan terhadap perbuatan mereka tu yang akan mereka terima untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk Nabi, untuk mereka sendiri. Jadi orang yang buat kejahatan, orang yang membantah wahyu Allah, yang menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebenarnya natijah akhirnya, akibat akhir untuk diri mereka sendiri. Kita tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Contoh, saya menyampaikan ajaran agama Allah kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada apa-apa saya. Saya sendiri tak ada apa-apa. Dan saya tidak ada kepentingan apa-apa. Kan? Kalau tuan-tuan terima, tu rezeki ya. Kita kata, maksudnya satu berita gembira yang tuan-tuan akan dapat. Tapi kalau tuan-tuan tolak, mana-mana jawab hadapan Allah. Kita sudah menyampaikan, fikir sendiri, Allah bagi angkat. Ya. Jadi kerana ada akal ni lah tuan-tuan, Allah akan tanya kita di hari akhirat. Allah tanya, kalau orang gila, Allah tidak tanya tuan-tuan. Orang gila, kan, akal dia tak sihat, Allah Ta'ala tidak tanya dia di hari akhirat, sebab dia gila. Ya Allah Ta'ala tanya ni, kamu afala ta'qilun, apakah kamu ni tidak berakal, tidak boleh berfikir? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak boleh berfikir? Jadi lafaz-lafaz ni dituju pada manusia, bukan binatang dah, manusia. Jadi Allah bagi akal kepada kamu ni, fikir sendiri. Perkara dunia kamu boleh fikir, perkara agama kamu nak fikir. Baik buku. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, kita kena bacalah kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ada panduan terhadap perkara seperti ini. Jadi untuk Nabi ni Allah telah sampaikan berita-berita terdahulu. Jadi kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang telah diberikan Al-Quran kepada kita, kita kena tahu berita-berita terdahulu, tuan-tuan. Kena tahu. Berita-berita setiap Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terdahulu, daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Ishaq, Yaqub ke bawah ni, apa semua sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, semua Allah Taala cerita dalam Al-Quranul Karim. Jadi cerita masa mereka ni kita kena tahu. Sebab tuan-tuan mengetahui kisah mereka ni menjadi panduan untuk kita. Sama kan? Kan? Cuma kita buat kesimpulan tuan-tuan, kita nak tengok akibat akhir. Biasanya Allah Taala sebut dalam Quran wal aqibah. Kan? Akibat akhir bagi mereka yang menentang. Akibat perbuatan menentang mereka. Cuma tuan-tuan mengikut Nabi-Nabi itu dia ada beza sikit-sikit lah, setiap kaum tu. Tapi akibat akhir mereka ni, daripada perbuatan mereka yang menentang ajaran Nabi ni, akhir sekali apa berlaku? Itu yang Allah Ta'ala sentiasa bagi tahu kepada kita. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada musyrikin, kamu kena tahu musyrikin. Akibat akhir daripada perbuatan mereka ni semua apa dia? Hancur, lenyap tuan-tuan. Tak ada apa, zuriat dia tak ada. Allah musnahkan semua. Akhir sekali gini, ni akhir sekali, wahai musyrikin, kamu tengok umat terdahulu. Mereka ni membantah nabi-nabi kami, rasul-rasul kami. Jadi kalau kamu juga membantah nabi-nabi kami, rasul-rasul kami, akibat akhir kamu sama sama tak ke mana? Nak tengok akibat akhir tu. Sebab tu Allah sentiasa sebut tuan, kanu ashadda minhum quwwatan. Kanu ashadda minhum quwwah wa atharan fil ardi wa amaruha aktsara mimma amaruha. Mereka terdahulu, wahai golongan musyrikin, kaum terdahulu tu lebih hebat daripada kamu, lebih kuat lagi daripada kamu. Tengok Allah Taala sebut ayat. Mereka lebih berjasa kepada terhadap bumi Allah lebih daripada kamu lagi. Wa amaruha aktsara mimma